Dia dan rakan-rakan sepatutnya pergi ke surau untuk membaca Yasin pada malam itu, tetapi rakannya terdengar suara mangsa menangis dalam bilik warden. Tiba-tiba suara itu sudah tidak lagi kedengaran. Apa yang terjadi sebenarnya? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Ketika pintu bilik warden dibuka, mangsa iaitu seorang pelajar darjah 1 terbaring di atas riba warden tanpa sedarkan diri. Mangsa kemudian terus dibawa ke hospital Tuanku Fauziah di Kangar Perlis. Apa yang terjadi pada mangsa dan warden dalam bilik sebelum itu? Semasa di hospital, warden tersebut memberitahu rakannya yang juga warden di situ yang dia menampar mangsa disebabkan perbuatan mencuri. Seorang staf perubatan hospital kemudian bertanyakan pada warden tersebut kenapa ada kesan ikatan pada lengan mangsa. Warden tersebut menjawab yang dia mengikat tangan mangsa. Warden mengatakan yang mangsa kemudian mengalami sawan dan tiba-tiba tidak sedarkan diri. Semasa mangsa dirawat, keadaan mangsa masih tidak berubah. Mangsa berada dalam keadaan kritikal walaupun penyakit sawan yang dialami mangsa sudah beransur pulih. Apa yang terjadi sebenarnya? Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar, Kedah. Doktor kemudian mengesahkan bahawa mangsa mengalami kecederaan di bahagian otak. Kecederaannya agak serius. Mangsa disahkan meninggal dunia 3 hari selepas dirawat. Warden tersebut kemudian ditahan sebagai suspek kes bunuh. Doktor pakar forensik melalui bedah siasat yang dilakukan mengesahkan punca kematian mangsa adalah sequel hipoksia ke tekanan leher. Mangsa dikatakan mati akibat dicekik pada bahagian leher hingga menyebabkan refleks sinus carotid yang menyebabkan denyutan jantung terhenti pada satu ketika. Kesan cekikan itu mempengaruhi aliran darah untuk membekalkan oksigen pada otak. Doktor mengesahkan kesan yang dialami mangsa tersebut menyebabkan mangsa tidak mati on the spot. Mangsa perlahan akan lemah dan meninggal dunia. Disebabkan mangsa mati atas tindakan yang dibuat suspek, suspek dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Kangar atas kesalahan membunuh. Hakim memutuskan suspek bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Hakim memutuskan tekanan pada leher telah menyebabkan pendarahan otak yang disebabkan oleh kekurangan oksigen ke otak yang menyebabkan kematian si mati. Perbuatan suspek yang mencekik leher mangsa itu adalah dengan sengaja. Ini bermaksud suspek berniat untuk membunuh mangsa. Suspek sebenarnya geram dengan mangsa kerana mangsa dikatakan mencuri. Suspek memberitahu mangsa bahawa mangsa akan masuk neraka sekiranya mencuri. Mangsa pula menjawab yang dia suka kalau masuk neraka. Suspek bertambah geram. Suspek memegang badan mangsa dengan mengangkatnya dan menggoyangkan badan mangsa sebanyak 3 atau 4 kali. Mangsa menangis dan menjerit. Suspek mengatakan yang dia buat begitu adalah sebagai pengajaran kepada mangsa. Dalam kes ini, pendakwa raya berhujah di bawah Seksyen 300-C Kanun Keseksaan bahawa tindakan yang dibuat suspek secara semula jadinya memang akan menyebabkan mangsa mati. Ini menandakan suspek berniat untuk membunuh mangsa. Adakah benar dakwaan itu? Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan Putrajaya di mana peguam bela berhujah tiada bukti saintifik yang menyokong hujahan pendakwa raya tersebut. Sekiranya perbuatan suspek sebegitu, laporan perubatan daripada doktor pakar perlu digunapakai. Laporan tersebut mesti menyebut
Disebabkan tindakan sebegitu, mangsa pada secara semula jadi memang akan mati. Dalam kes ini, laporan bedah siasat tidak pun menyebut mangsa akan mati secara semula jadi sekiranya suspek bertindak sebegitu. Suspek semasa disoal balas pendakwa raya menafikan yang dia ada mencekik mangsa. Semasa mangsa diangkat badannya, suspek menafikan dia mencekik mangsa. Tetapi kenyataan suspek ditolak mahkamah. Fakta jelas menunjukkan memang suspek yang berada dengan mangsa di dalam bilik warden tersebut. Suspek memang melakukan perbuatan hingga mangsa mati. Tetapi perbuatan suspek tidak boleh dianggap berniat untuk membunuh mangsa. Bukti kecederaan yang dialami oleh si mati harus dikemukakan dengan bukti perubatan bahawa kecederaan tersebut mencukupi dalam keadaan biasa sehingga menyebabkan kematian, merujuk kepada kes Mahkamah Persekutuan Cheong Kam Kuen lawan pendakwa raya. Dalam kes ini, laporan perubatan hanya menunjukkan punca mangsa mati. Tetapi laporan perubatan ini tidak boleh digunakan sebagai asas bagi menyokong mangsa akan mati secara semula jadi disebabkan perbuatan suspek. Perbuatan suspek sebenarnya tidak bermaksud dia berniat untuk membunuh. Ini adalah pembunuhan yang disalahkan kerana kecederaan badan yang dimaksudkan mungkin menyebabkan kematian dari pembunuhan jika kecederaan seperti itu mencukupi dalam keadaan biasa sehingga menyebabkan kematian, merujuk kepada kes pendakwa raya lawan Megat Shahrizad. Panel Hakim Mahkamah Rayuan yang Ahmad Arif Ahmadi Haji Asnawi, Idrus Harun dan Abdul Karim Abdul Jalil pada Jun 2016 memutuskan perbuatan suspek menyebabkan mangsa mati. Suspek dihukum atas kesalahan menyebabkan kematian dan bukannya atas kesalahan membunuh. Suspek tiada niat untuk membunuh mangsa. Walaupun terlepas hukuman gantung, kesalahan menyebabkan kematian di bawah Seksyen 299 Kanun Keseksaan menyebabkan suspek dikenakan hukuman penjara 20 tahun. Kesalahan jenayah suspek dianggap satu kesalahan serius kerana menyebabkan kematian mangsa yang masih terlalu muda. Kes ini berlaku di dalam bilik warden Sekolah Rendah Islam Al-Furqan, Kampung Jejawi Dalam, Arau, Perlis.